Assalamualaikum, what's up gang, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Okay, so hari ni aku nak borak pasal satu karakter kegemaran ramai, iaitu Trafalgar di Waterloo. Yes, so dalam video ni aku nak berteori yang Law ada satu rahsia besar yang dia simpan sampai ke hari ini. Rahsia apa? Tontonlah video ini sampai habis. Okey, dalam manga chapter 956 ataupun dalam anime episod 957, kita dapat tahu tentang kewujudan satu special unit marine yang dinamakan sebagai SWORD. Yes, so dalam SWORD ni kita tak tahu banyak. Yang kita tahu hanya ada dua je karakter yang betul-betul dah confirm lah ada dalam unit SWORD ni. Seorang adalah Drake yang menyamar sekarang sebagai pirate dekat Wano, dan seorang lagi adalah Kobe. Okey, so pada malam yang indah ini aku nak berteori dan berpalatau yang Trafalgar Law, seorang pirate yang hebat dekat New World, sebenarnya adalah marine, dan untuk lebih spesifik, Law sebenarnya adalah sebahagian daripada anggota SWORD. Korang sabar dulu, jangan kecam dulu, sabar. So, aku akan bagikan hujah dan pendapat aku untuk menyokong teori ini. Yes. Pertama sekali pasal inherited will. Bila tanya tentang will dekat peminat-peminat One Piece, confirm lah diorang akan jawab pasal Will of D. Tapi ada satu will yang agak dilupakan lah, agak dipandang remeh, iaitu inherited will. Sedangkan inherited will, tema ini adalah satu tema besar dan penting yang Oda dah tunjuk sejak daripada chapter 1 lagi. So, apa inherited will ni? Inherited will ni maksudnya seseorang tidak perlu untuk mengikut jejak langkah ayah kandung ataupun ibu kandung masing-masing. Sebaliknya, bebas untuk memilih seorang untuk dia idolakan ataupun seorang untuk dia ikut jejak langkah dia lah. Okey, contoh-contoh yang dalam One Piece ni memang banyak. First, watak utama, Monkey D. Luffy. Dia tak dengar pun cakap gap untuk jadi marine, and dia tak kenal pun Monkey D. Dragon tu siapa. Dia bukannya Revolutionary Army, tapi apa yang Luffy buat, dia ikut jejak langkah idola dia, iaitu Akagami no Shanks. Contoh kedua, Ace. Podcast di Ace terlalu idolakan Whitebeard, terlalu sayangkan Whitebeard sampai dia sanggup berkorbankan dream dia untuk menjadikan Whitebeard sebagai Pirate King. Padahal ayah kandung dia sendiri adalah Pirate King, tapi dia tak pernah nak mengakui pasal benda tu. Karakter lain lagi, Vinsmoke Sanji, tak nak ada kaitan langsung pun dengan family kandung dia, iaitu Vinsmoke family. Sebaliknya, Sanji ikut jejak langkah owner Zeff ataupun Chef Zeff, dan sampai satu tahap Sanji tak sentuh perempuan dan Sanji hanya berlawan menggunakan kaki. Itu semua sebab ajaran owner Zeff. Dan karakter lain, Chopper meninggalkan family kandung dia untuk mengikut jejak langkah Dr. Hirulu, untuk menjadikan dia doktor yang hebat lah, yang boleh menghasilkan segala jenis ubat di dunia ni. Memang banyak gila contoh-contoh inherited will yang aku tak list lagi. Dan last kali, kita tahu betapa rapatnya hubungan Trafalgar Law dengan Corazon. So, kalau korang lupa, Corazon adalah seorang marine rahsia yang berlakon menjadi lanun untuk Doflamingo. So, aku tak pelik berdasarkan tema inherited will ni, Law akan mengikut jejak langkah Corazon dan berlakon menjadi lanun. Sebaliknya, dia adalah sebahagian daripada unit SWORD. Hujah aku yang kedua adalah hubungan antara Trafalgar Law dengan Drake, yang mana kedua-duanya adalah supernova lah, dan kedua-duanya sebenarnya daripada lautan yang sama, iaitu North Blue. Okey, kalau korang tak ingat, sewaktu karakter-karakter ni diperkenalkan dalam arc Sabaody, apa dialog pertama yang keluar daripada mulut Law kepada Drake? Law kata, "How many people have you killed, Drake?" Ataupun dalam Melayu dia, "Berapa ramai orang yang kau dah bunuh, Drake?" Dekat situ aku nak cakap kat sini yang Law tahu yang Drake tu marine, so dia tak akan bunuh orang. So dia macam nak peli Drake lah sebenarnya. Dan kalau dia dapat tahu yang Drake ni sebenarnya marine dan Drake ni sebenarnya sebahagian daripada SWORD, so Law pun boleh jadi pun sebahagian daripada SWORD juga. Benda ni tak ramai orang perasan Dalam flashback Law yang sedih gila tu,
Dalam chapter yang sama, waktu Corazon mati, kita sebenarnya nampak Drake, dan Drake telah diambil oleh Suru. Persoalannya, sewaktu Law berjalan keseorangan sambil menangis teresak-esak, adakah Law diambil oleh Suru untuk dijaga seperti mana Kobe dan Helmeppo dijaga oleh Monkey D. Garp? Kita tak tahu. Okay, and then dalam Arc Wano, kita dapat tengok perbualan antara Drake, Hawkins dengan Law, yang mana Hawkins ada kata yang dia macam was-was, dia macam ada satu perasaan yang pelik sikit, fishy sikit pasal Law dengan Drake ni. So dekat situ, berdasarkan perbualan tu, ada rahsia lah yang disimpan antara diorang dua ni. Okay. Poin yang ketiga adalah hubungan antara Law dengan Kobe. Kita memang tak pernah tengok pun Law dengan Kobe ni berinteraksi, tapi aku boleh cakap ada satu benda penting, ada satu benda sama yang berlaku dekat diorang ni. Apa dia? Dekat chapter 903, kita dapat tahu yang Captain Kobe telah menyelesaikan masalah dekat Rocky Port, ataupun dipanggil Rocky Port Incident. Dan cuba teka satu karakter lain yang menyebabkan masalah dekat Rocky Port tu. Karakter tu adalah Trafalgar Law, yang mana bila dia buat benda tu, yang dia ambil jantung ramai-ramai orang tu, dia berjaya menaikkan diri dia menjadi si Cibukai. Sama jugalah dengan Buggy. So macam mana Law dengan Kobe ni boleh berada dekat tempat yang sama pada waktu yang sama? Adakah SWORD memberikan satu misi rahsia untuk diorang berdua? Kita tak tahu. Okey. Poin yang keempat, motif sebenar Aokiji Kuzan. Okey, setelah Aokiji kalah dengan Akainu waktu untuk mendapatkan jawatan Fleet Admiral, kita dapat tahulah yang Aokiji memang belah teruslah daripada Marine. And then kita dapat tahu juga yang Aokiji ni ada kaitan dengan Blackbeard Pirates. Okey, apa yang aku rasa adalah Aokiji ni pun sebenarnya sebahagian daripada SWORD, yang mana dia telah pun berlakon untuk menyelinap masuk sebagai Blackbeard Pirates, sedangkan dia sebenarnya masih lagi berada dalam squad SWORD ataupun Marine lah. Okey, sama je macam apa yang Drake sekarang tengah buat dekat Kaido kan. Kita nampaklah Drake pun sebahagian daripada Flying Six kan, Tobi Roppo, tapi Drake sebenarnya Marine yang berlakon menjadi pirate. Okey. So, Aokiji kita dapat tengok lepas time seed dekat mana? Dekat Arc Punk Hazard. Dan cuba teka karakter mana yang ada dekat Punk Hazard juga. Karakter itu adalah Trafalgar Law. Kenapa Aokiji datang Punk Hazard? Apa yang dia nak? So, aku merasakan yang Aokiji datang ke Punk Hazard sebab dia tahu Law ada kat situ, and then dia nak bincang something dengan Law dekat Punk Hazard. Kenapa tak call pakai Dan Mushi je? Korang pun tahu yang Marine semua ada squad FBI apalah, boleh detect lah perbualan orang lain lah. So sebab itulah Aokiji nak datang jumpa dengan Law dekat Punk Hazard. Tapi sebelum jumpa tu Law dah buat hal dah pun. So memang tak terjadi kot perbualan diorang dua tu. Okey, persoalannya sekarang, adakah Trafalgar Law akan betray Monkey D. Luffy? Adakah alliance ni akan berantakan seperti mana yang telah di-foreshadowkan oleh, tak silap aku, Kaido kot ada cakap pasal benda ni, yang alliance pirate ni takkan bertahan lama. First, aku tahu Law memang benci gila dengan world government sebab parents dia, family dia kena bunuh dengan world government. So kenapa Law nak jadi Marine pula kan kalau dia benci betul dengan world government? Kita kena ingat dalam flashback Law yang ada Corazon tu, Corazon telah buktikan kepada Law yang tak semua Marine jahat. Ada Marine-Marine yang baik, contohnya Corazon lah, ataupun contoh lain Monkey D. Garp. So bila Law kenal pula dengan Luffy, dah bersama-sama dengan Luffy, kalahkan Doflamingo lah, sampai sekarang nak kalahkan Kaido, Luffy akan buktikan dekat Law yang tak semua pirate jahat juga. Ada pirate yang baik, contohnya Monkey D. Luffy, Straw Hat Pirates, dan ada juga pirate yang jahat, contohnya Blackbeard Pirates. So berdasarkan benda ni, aku rasa Law tidak akan betray Monkey D. Luffy, sebaliknya akan menolong, sama juga dengan Drake, sama juga dengan ahli SWORD yang lain, untuk mengalahkan Emperor of the Sea, Kaido dan juga Big Mom. Kita kena ingatlah yang tak semua Marine ada ideologi yang sama dengan apa yang world government ataupun Celestial Dragon nak. Yang kita tahu CP0 memang ikut 100% lah apa yang Celestial Dragon nak, tapi aku rasa SWORD dalam episod 957 tu memang
kita nampaklah yang SWORD ni sebenarnya tak suka dekat CP0. So aku merasakan yang SWORD ni mempunyai ideologi yang berbeza. Disebabkan itu aku rasa ketua kepada SWORD ni adalah Monkey D. Garb. Sebab itulah Monkey D. Garb ni memang tak nak ada kaitan langsung dengan Celestial Dragon. Yes. Okay, dah habis dah pasal teori aku tentang Trafalgar Law adalah sebahagian daripada ahli SWORD. Sekarang aku nak bagi tahu something yang penting. Adakah Law akan mati dekat Arc Wano? Sebab apa keluar pasal benda ni? Sebab kita tahu yang karakter Law punya motif ni dah habis. Sebab karakter dia nak balas dendam kan, dekat Doflamingo. Apa yang Doflamingo dah buat dekat Corazon, Law nak balas dendam. Dan dendam tu pun, benda tu dah settle lah. Doflamingo dah kalah, Dressrosa dah pulih semula kan. So apa lagi yang Law perlu buat? Law memang karakter dia sekarang ni memang tunggu nak mati je lah kan. Tapi baru-baru ni dalam chapter Wano, aku tak ingat lah chapter berapa, Law ada cakap yang dia nak tahu sangat apa maksud Will of D. So disebabkan motif itu, kita boleh kata yang Law mungkin tak mati lagi dekat Arc Wano ni. Jadi kalau Law tak mati, cuba korang bayangkan Law tak mati, Law dah tak join balik dengan Straw Hat Pirates sebab alliance tu dah habis lah kan. So Law akan balik dekat Heart Pirates. Cuba korang bayangkan, karakter Law ni terlalu popular, terlalu penting untuk dia just belah macam tu je kan. So disebabkan itu, Oda simpan benda ni lama, peram benda ni lama untuk men-reveal, untuk menunjukkan yang Trafalgar Law sebenarnya ada motif lain, yang mana dia adalah sebahagian daripada ahli Special Unit SWORD. Yeah. So lepas Wano, aku rasa member-member SWORD ni akan tunjukkanlah diri dia. Mungkin ada bekerjasama dengan Revolutionary Army ke, nak lawan CP0 ke, apa ke, aku tak tahulah. Tu semua lepas Arc Wano. Okay, so itu saja video aku untuk kali ni. Kalau korang tak setuju dengan pendapat aku, korang janganlah kecam. Korang just komen nice-nice je dekat bawah tu. Kalau korang suka, korang boleh like, share dan subscribe ke YouTube channel Webro. Okay, kita jumpa lagi dekat video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.